Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Izzuddin bin Saharuddin. Nombor matriks KID 2105041137. Ingin bincangkan tentang tajuk perbezaan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kita pergi pada pengenalan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, fikiran dan perilaku manusia. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematik atau saintifik. Psikologi juga merujuk tentang kajian tingkah laku yang diperhatikan, dinilai dan diukur seperti cara kanak-kanak berjalan. Apakah maksud perbezaan individu? Perbezaan individu adalah ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Setiap individu berbeza dari segi lahiriah dan rohaniah, tingkah laku, kadar perkembangan dan kebolehannya. Seterusnya, kita lihat kepada aspek perbezaan individu. Dia ada 9. Jadi, yang pertama adalah fizikal, mental, emosi, tingkah laku, sosial, rohani, bakat ataupun minat, perwatakan dan penguasaan bahasa. Seterusnya kita pergi kepada apa maksud fizikal. Fizikal ni boleh dilihat dengan mata kasar seperti rupa paras, susul badan, jantina, kemahiran fizikal dan kebolehan kerja tangan. Seterusnya, aspek dari segi mental dapat dilihat dari segi pengetahuan sedia ada, pengalaman latar belakang, kebolehan akal, kadar kebolehan bertindak dan kebolehan bahasa. Kita pergi kepada emosi. Aspek-aspek emosi ialah ketenteraman dan kebolehan menanggung kekecewaan dan kesabaran serta mengawal emosi. Jadi mana kita tahu emosi ni adalah contohnya seperti marah, gembira, sedih dan lain-lain. Tingkah laku. Tingkah laku ni dapat dihayati dari segi pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Seterusnya kita kepada sosial. Kelas sosial, latar belakang, kebudayaan dan status ekonomi mempengaruhi kehidupan manusia dari lahir. Dari kecil, kan? Contohnya kita ni dari kecil banyak di apa maksudnya Muhammad? Banyak ni lah. Contohnya orang sekeliling kita ni. Kalau baik, baiklah jadinya. Seterusnya kita pergi kepada rohani. Terdapat budaya dan kepercayaan masing-masing. Jadinya agama. Kalau kita agama Islam, Alhamdulillah, kita teruskan dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Seterusnya kita pergi kepada minat. Mempunyai bakat semenjadi dan minatnya sendiri. Bakat semenjadi, contohnya kita ni pandai melukis. Kan, kita pandai melukis. So, kita bakat lagi asas kita. Minat, contohnya kita minat baca buku. Kan, kita minat baca buku. Jadi, bila kita baca buku, orang lain tengok kita baca buku, diorang pun terikut juga. Macam itu. Seterusnya, perwatakan. Perwatakan seseorang seperti pemalu, pendiam dan pemarah. Ini boleh dilihat lah kalau seseorang itu dalam keadaan yang tertentu. Dan yang terakhir, penguasaan bahasa. Kebolehan seseorang untuk berinteraksi dan menguasai bahasa. Contohnya kalau dalam orang yang tinggal di kawasan pedalaman, diorang penguasaan bahasa diorang kurang sebab diorang tak terdedah kepada masyarakat lain. Okey, seterusnya kita pergi pada faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. Dia ada 2. Yang pertama baka, yang kedua persekitaran. Jadi kita lihat kepada baka. Baka ni adalah sifat yang diwarisi oleh ibu bapa atau keturunan individu. Ciri-ciri fizikal seperti warna rambut dan kulit. Contohnya ayah kita rambut dia warna coklat. Nanti anaknya pun rambutnya warna coklat. Okey, seterusnya kita pergi kepada persekitaran. Persekitaran ni seperti budaya, norma,
keluarga, kerohanian dan emosional. Manusia ni akan terikut dengan orang yang terdekat. Seperti anak angkat. Faham tak? Anak angkat. Contohnya budak ni dia dijaga oleh keluarga angkatnya. Jadi dia punya pertumbuhan, dia punya IQ sama seperti keluarga angkat dia. Yang terakhir, rumusan. Rumusan ni rumusan lah saya simpulkan semua. Baka dan persekitaran tidak boleh diasingkan. Persekitaran yang tidak sihat boleh menyebabkan seseorang terdedah kepada gejala yang tak sepatutnya. Setiap individu, dan yang terakhir ialah setiap individu mempunyai personaliti tersendiri. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih.